jom kita tengok. Ish, bagi pick up line dekat sekolah, dekat public. Ish, takkanlah, malu kot. Swipe. Dah, kes merempit lagi. Tak takut mati ke diorang ni? Ush. Vape perisa dadah. Biar betul. Kalau macam tu kira ambil dadah ke? Oh my god. Makin teruk budak-budak sekarang ni. Masalahnya, betul ke generasi muda sekarang ni yang makin teruk? Ataupun sebenarnya masalah ni dah terjadi sejak dulu lagi, tapi sampai sekarang masalah ni tak pernah settle. Kan? Jadi hari ni saya, Batrisha dan semua ahli kumpulan saya akan membincangkan tentang isu gejala sosial di dalam kalangan remaja di Malaysia. Betul, isu ni sebenarnya bukanlah isu baru. Tapi macam saya cakap tadi, kenapa sampai sekarang isu ni tak dapat dibendung? Malah jadi makin teruk lagi. Mungkin ada segelintir orang cakap, remaja zaman sekarang ni terlalu bebas. Banyak sangat benda yang menjadi faktor kenapa diorang boleh terjebak. Tapi betul ke remaja sekarang je macam tu? Macam mana pula dengan orang dulu-dulu? Dulu pun ada juga kes merempit, kes ambil dadah. Yang tu macam mana? Ataupun mungkin sebab adanya media sosial, jadi mudahlah orang untuk nampak apa yang remaja hari ni buat. Betul ke? Saya pun tak pasti. Jadi, untuk dapatkan jawapan, jangan lupa stay sampai video ni habis dan kita tengok penjelasan daripada kawan-kawan saya. Jom! Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dania Hidayah dan hari ini saya akan ceritakan tentang salah satu gejala sosial di kalangan remaja iaitu kelab malam. Clubbing, kata orang kalau nak glamour. So kalau kita back, kita punya introduction ni, back untuk zaman-zaman dahulu, kalau orang dulu stres, orang zaman dulu mak kita kan, nenek kita stres, dulu paling teruk pun orang buat apa? Orang pack barang ni, berajuk ni dengan mak kena marah ni kan. Pack barang, pack baju, keluar dari rumah, pergi rumah kawan sekejap. Tapi maghrib tu balik balik rumah tu apa? Lapar. Itu kalau orang-orang zaman dulu. So kalau orang sekarang ni yang mudah stres, apa orang kata? Kona-kona nak healing, gitu kan. Malam muda. Apa dia orang buat sekarang? Anak-anak remaja sekarang ni dia mudah terekspos dengan budaya-budaya barat ni. So apa dia orang akan buat? Pergi clubbing, kelab malam, menari dusdat. Gitu kononnya. Diorang ni katakanlah diorang pergi kelab ni dengan harapan untuk hilangkan diorang punya stres tu dalam jangka masa yang sekejap. Tak kisahlah dapat satu hari hilang masalah pun tak apa. Jadi hilang masalah tu. So diorang pergi kelab. Ada pula yang kata, tapi kak, saya pergi kelab ni, saya tak ada mabuk, pegang-pegang semua ni. Saya dengar lagu je nak hilang stres. Itulah permulaan dia. Bak kata pepatah, matlamat tak menghalalkan cara. Okey? Mula-mula memang kita pergi kelab. Memang kita pergi kelab ni konon-konon nak dengar lagu je. Tak usik-usik pun, tak minum-minum pun. Dah sampai sana, dah duk haya kat situ, orang pun duk pasal-pasal, kita pula iman lemah. Katakanlah kan, kalau iman kuat tak apa, tapi tak boleh pergi kelab. Katakanlah iman kita lemah, orang dah mula letak sikit dalam air minuman kita. Dah mabuk, daripada pergi clubbing dengan lagu mabuk. Lepas mabuk tu, pergaulan bebas. Lepas pergaulan bebas, apa pula? Dah terlanjur itu, banyak consequences dia. So, I rasa untuk gejala remaja sekarang, remaja memilih clubbing sebagai cara diorang untuk healing tu, I rasa banyak je lagi cara yang diorang boleh ubah. Kita kena tahu kita ni kena faham juga orang tu kena buat apa je lah. Kita tahu orang hadapi apa kan. Katakanlah kita nak faham golongan remaja ni kenapa diorang pergi clubbing. Yang pertama, maybe kita boleh katakan dengan masalah persekitaran diorang sendiri. Maybe daripada keluarga, family, ada yang broken family. So katakanlah diorang ada broken family, apa yang diorang nak buat selain daripada pergi clubbing ni? Apa diorang boleh buat adalah diorang boleh seek help from their friend. Diorang bercerita ataupun ada counselor dekat universiti, kat sekolah, go find help dari segi yang itu. Atau kalau takut nak bercerita dengan orang-orang yang kita kenal, kita boleh je kalau macam contohnya dekat website kita ada Befriender, di mana agensi luar menawarkan tawaran untuk orang mendengar cerita kita instead of kita macam pergi clubbing ke, merempit ke, bunuh diri ke, ada caranya. Yang kedua maybe juga daripada stres, daripada belajar, daripada kehidupan orang macam kawan-kawan bergaduh semua benda tu kan. So kalau korang ada masalah tu, instead of pergi clubbing nak riliskan stres, pergi pantai. Ni baru betul healing. Baru betul beli kerusi healing, duduk di pantai, duduk dengar buat TikTok. Confirm healing. Pergi dengan kawan-kawan korang boleh effort. Kalau tak ada kawan pun pergi seseorang. Orang kata tengok pantai ni pun salah satu cara untuk dapat pahala, betul tak?
So I rasa daripada cara itu korang instead of pergi clubbing pakai seksi payah lah, pergi pantai je. And then yang ketiga maybe juga sekarang ni kita pun tahu ekonomi tak stabil kan. Jadi benda tu buat kita stres. Bila kita stres kita nak something yang macam boleh hilang kita punya stres tu cepat. Tapi orang kita ada sekarang ni remaja ni rasa macam nak cepat benda tu sangat. Punyalah nak cepat pergi clubbing. Jangan. Kalau ada masalah kewangan boleh cakap dengan orang gig and then carilah kerja lah part time ke. Sekarang ni ada je macam jadi apa orang panggil dropship. Gitu. Beli online dapat duit. Okay, instead of korang pergi clubbing. And lagi satu, clubbing ni bukan sahaja kesan dia kepada individual tu sendiri. Individual tu sendiri ada banyak dah kesan buruk dia. Contohnya macam korang akan start pakai pakaian seksi, terpengaruh dengan orang luar, terpengaruh dengan budaya luar. Konon-konon nak sama macam Hindustan, konon-konon Angelina Jolie. Tak tidak, kat Malaysia tidak pun. Benda tu macam orang tak suka pun benda tu. Yang ketiga, korang punya behaviour tu sendiri. Korang dah akan ada behaviour selain daripada clubbing saja. Maybe alcohol, addicted to many other things as well. So macam I cakap tadi, clubbing ni saja bukan memberi impak kepada individual tu sendiri, tapi kepada golongan sekeliling juga. Contohnya ibu bapa, kalau lah makcik-makcik mak pek tu tahu kau pergi clubbing, dia cerita kat mak you. Jadi tak tahu tak, itu I nampak anak you ni kat clubbing ni dengan jantai ni macam tu lah. Sebenarnya jantan tu bawa grab je. Kan dah bawa fitnah kat situ, kesian mak you. Kesian mak you jemur kain kat rumah tiba-tiba anak dia kena fitnah. Tantah betul, tantah tidak, betul tak? Itu baru ibu apa? Pula kawan-kawan you lagi, tantah kawan-kawan you tahu you pergi clubbing, orang semua macam pulaukan you, tak nak buat assignment dengan you. Dah fail saja you. Apa lagi? Sekeliling you, institutional you sendiri. Okay, dah macam student I pergi sini, confirm akan ada konsekuensi yang sangat teruk untuk diri you. So, instead of you guys pergi clubbing, pergi club malam, minum, berhibur, banyak lagi cara lain macam I cakap tadi. Pergi je, tak kisahlah orang kata dah bosan dengan malam masa muda tu. Pergi je, janji kita punya otak tenang, hati senang, gembira selalu. So, apa lagi gejala sosial yang dah sedang dah berlaku sekarang ni yang kita patut stopkan daripada sekarang. I akan forward to my next friend to talk about it. Bye! Okay, tadi kita ada dengarkan pasal gejala sosial kan. Kawan saya ada introduce kan apa tu gejala sosial. Lepas tu ada juga yang ada yang juga berceritakan lebih detail gejala sosial yang terjadi kat kalangan remaja ni. Okay, sekarang saya akan cerita pula gejala sosial yang jadi di kalangan remaja. Okay, apa yang saya nak cerita hari ini ialah tentang pergaulan bebas. Okey, apa pergaulan bebas? Okey, pergaulan bebas tu pergaulan yang tiada batasan. Selalunya yang terjadi sebab zaman sekarang ni pergaulan yang tiada batasan ni antara lelaki dan perempuan lah kan semestinya. Okey, dulu zaman sekolah kita ada kawan lelaki, ada kawan perempuan kan. Ada kawan perempuan, kawan lelaki. Zaman sekolah suka sangatlah ni ada kawan perempuan dengan kawan lelaki. Rasa macam bonding. Merapatkan silaturahim lah orang kata. Bonding lah, berkawan, memang best berkawan ni. Tapi kadang-kadang kita kena ada batas. Bukan kena, memang kena ada batas. Sebab kalau tak nanti mulalah terjadi benda yang bukan-bukan. Terlanjur berzina, dah berzina pula tu. Mengandung tak tahu nak buat apa. Dia sorok perutnya perempuan tu. Dia sorok perut perempuan tu, tak makan, tak apa. Dia pergilah pula buang anak dia dekat dalam tong sampah lah. Jadilah bayi terbuang dekat tong sampah, dalam jamban, apa semua. Kita tak nak benda-benda macam tu jadi. Okey, selalunya jadi macam ni macam mana boleh jadi? Benda-benda yang jadi ke arah punca zina, terlanjur, pembuangan bayi ni, macam mana boleh jadi? Okey, saya akan contoh. Bukan tunjuk lah, saya akan ceritakan contoh-contoh dia macam mana boleh jadi di kalangan remaja ni kan. Okey, yang pertama, dulu zaman sekolah mesti kita ada kawan-kawan kan. Kita ada kawan perempuan lah, kawan lelaki lah. Kita rasa seronok kan kawan dengan diorang. Kawan diorang kan, rasa macam kita cakap, saya cakap tadi bonding tu seronok kan, ada bonding tu kan. Lepas tu dah seronok ni pula, tiba-tiba yang si A ni berampat pula dengan si B. Lepas tu mulalah duk mengusik-ngusik. Macam mana mengusik-ngusik? Aku pukul kau, kau pukul aku. Aku pukul aku, dah mula mengusik-ngusik. Jadi baik pula, best friend lah orang kata, best friend. Jadi best friend pula dah mula-mula malam-malam
bercurhat lah, apa orang panggil, meluahkan perasaan lah apalah, dan meluahkan perasaan apa semua tiba tersuka pula. Kita ni manusia memang kita boleh lawan perasaan suka tu kan. Dah kalau suka, kita suka lah, dah sayang-sayang lah, nak macam mana kan. Okey, dah tersuka pula, jadilah malam-malam, weekend, kadang-kadang bukan weekend pun, malam-malam every night kan, pukul 11, pukul 12 before nak pergi sekolah tu, nak tidur esok nak sekolah tu, call, tengok movie lah apalah. Dah jadi macam tu, tengok movie. Tengok pula movie dekat Netflix lah sekarang kan, zaman teknologi dengan Netflix ada, Disney Hotstar, segala benda lah ada. Tengok Netflix cerita-cerita yang romance tu kan. Sudahnya, dan cerita romance tu ada pula lah scene-scene yang tak patut ada, yang memang 18 ke atas tu boleh tengok. Dan tengok-tengok dia jadi seronok. Seronok lah kan, lelaki dengan perempuan, setan tu menghasut kan. Nak seronok-seronok, setan tu dah menghasut. Mulalah cakap, yang lelaki ke perempuan ke cakap, you open minded tak? Dah sembang-sembang pula benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang boleh menjurus ke arah-arah yang itulah yang saya cakap tu, berzina, terlanjur apa semua. Dah menyembang-menyembang, nak mencuba pula. Bila nak mencuba tu yang salah tu. Sebab mulalah terjadinya kes perangan bayi lah, kes rogol lah. Sekarang kita tengok kes-kes rogol ni banyak betul lah, yang rogol umur 12 tahun pun ada. Itu semua daripada zaman-zaman remaja lah, zaman-zaman masa diorang remaja dulu. Diorang ni ada sifat ingin tahu yang melampau-lampau to the point yang diorang ingin mencuba. Lepas tu mula merogol lah. Yang seksanya perempuan tu pun kadang-kadang ada juga yang nak juga melayan. Dah melayan pregnant, buang pula baby tu. Dah ada banyak kes-kes pembuangan bayi dalam Malaysia ni kan. So, habis bahas pasal pergaulan bebas ataupun cerita apa tu pergaulan bebas kan. Sekarang ni apa kata kita dengar pula isu gejala sosial yang lain di kalangan remaja daripada kawan-kawan saya. Okay, so tengok tau, jangan tak tengok. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nasrul bin Sabatrani. Saya akan bercakap mengenai masalah gejala sosial dengan dadah. Jadi, apa itu dadah? Dadah sebenarnya adalah sesuatu bahan yang merubah fungsi badan kita. Contoh kata, kita ada ambil antibiotik ataupun ubat tahan sakit yang kadang-kadang memang kita ambil sebab disarankan oleh doktor lah. Jadi, dadah tu sendiri, fungsi dia digunakan untuk tubuh badan kita. Tapi apa itu penyalahgunaan dadah? Penyalahgunaan dadah ini berpunca apabila seseorang individu menggunakan bahan dadah ini tanpa preskripsi daripada doktor. Maksudnya dia mengambil bahan-bahan terlarang ini dalam badan dia tanpa dia perlukan pun. Sebab kadang-kadang kita gunakan dadah ni untuk kegunaan dengan kadar yang tertentu. Contoh kata ubat demam, ubat batuk, sesama. Ini semua ada kadar tertentu, 3 kali sehari, selepas makan, 1 senduk, 1 pil. Tapi apa penyalahgunaan dadah ni buat? Orang yang salah gunakan dadah ni, mereka ambil bahan-bahan yang terlarang ini dengan kadar yang berlebihan dan kadang-kadang dicampurkan dengan bahan-bahan yang berbeza, menjadikan efek dia dalam badan kita berbeza. Contoh dadah jenis heroin, ganja, syabu. Ini semua adalah dadah-dadah yang buat kata orang diubah suai ataupun yang orang sering gunakan untuk mereka buat kata orang puaskan dirilah. Jadi, kenapa ada serta-serta manusia ataupun ada manusia yang mengambil dadah ni? Sebabnya, kadang-kadang mereka sebab bosan, inginkan ketenangan, sebab pengaruh rakan sebaya, sebab mereka nak kecergasan and macam-macam lagi. Tapi, kenapa benda-benda faktor ini berbeza? Kerana kadang-kadang ada orang tu yang menggunakan dadah ni bukan semuanya orang kata terdesak ataupun katanya berpendidikan rendah. Kerana ada juga yang berpendidikan tinggi dan ada yang menggunakan dadah ni untuk kerja-kerja seharian, untuk bersukan, untuk bekerja, untuk kata orang riliskan stres. Kadang-kadang mereka rasa macam tak boleh, mesti gunakan dadah ini untuk kata orang escape daripada realiti yang ada dekat dunia sekarang ni. And sometimes orang yang gunakan dadah ni
dia sebabkan pengaruh rakan sebaya sebab kadang-kadang faktor sosial. Kadang-kadang kita tengok ada kawan kita yang ambil dadah ni sebab nak berseronok. Jadi kita macam curious, adakah ambil dadah ni boleh, apa yang jadikan dia macam lebih seronok. Kadang-kadang ada anak-anak muda yang gunakan dadah tu dan dia pun ambil sekali dan akhirnya dia pun terjebak. Jadi apakah efek dia kepada individu yang mengambil dadah ini adalah bila dia ambil dadah, efek dia yang paling utama kita boleh nampak daripada sudut fizikal, dia punya badan akan lagi cengkung ataupun balik lagi kurus, and nampakkan mata dia merah, and nampaklah because dia nampak lebih serabut. And daripada sudut kata orang dalaman pula, kita boleh nampak yang dia ni lebih barat ataupun emosi tak stabil dan tak dapat nak jalankan tugas dengan betul sehari-harian. Jadi bila ambil dadah ni, bila orang yang ambil dadah dos terlebih-lebih ni, kadang-kadang kita boleh nampak sampai kesan dia membawa sampai kematian. Jadi macam mana kita nak elakkan daripada perkara ni berlaku adalah dengan, kata orang, mula-mula kita kata kuatkan minda kita, kuatkan kerohanian kita, kuatkan diri kita, fizikal kita. Kadang-kadang ada orang yang memang ambil untuk kecergasan sebab dia tak mampu. Kadang-kadang orang nak ambil untuk berlari. Ada kes yang mana olahraga mengambil dadah untuk mencepatkan lagi, macam menguatkan lagi mereka punya darah untuk diorang lari. Ada. Jadi kadang-kadang dadah ni menggunakan bukan untuk suka-suka, tapi untuk ada tugasan tertentu. Macam orang yang bawa lori 12 jam kadang-kadang tak berhenti, jadi mereka perlu nak cepat, mereka ambil dadah ni untuk tugasan seharian mereka. Cara nak rawat dia pun ada, kita kena pergi dekat kalau berkata orang, kendiri tu sangat penting lah. Sendiri kena berubah. Kalau tidak, banyak kali nak ubah pun memang tak boleh. Dan kadang-kadang kita memang minta untuk pergi ke pusat rawatan khas. Dan gejala sosial yang dengan dadah ni, berkata orang, dah berleluasa. And makin lama makin meningkat dan akhirnya boleh merosakkan bangsa kita sendiri. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Faris Rusman. So tadi kita dah cakap beberapa tentang gejala sosial yang berlaku di kalangan remaja. Dan gejala sosial yang seterusnya yang kita tidak lekang dengan gejala di Malaysia ini adalah merempit. So merempit ni juga ialah antara gejala sosial yang agak famous di Malaysia. Sebab kita tahu merempit ini selalunya berlaku di kalangan remaja sekolah. Dan juga mak rempit ni berkaitan dengan motosikal yang telah diubah suai, yang akan di mana diorang akan membuat lumba haram lah. So merempit ini sendiri ialah berasal daripada perkataan English, bahasa Inggeris, iaitu ramp-it, R-E-M-P-I-E-T. So rempit ini mencirikan pelumba yang sedang memulas minyak lah, yang akan mengundang gejala-gejala yang bermasalah lah. Apakah actually sebenarnya ciri-ciri mak rempit ni? So apa yang saya dapat tahu ialah ciri-ciri mak rempit selalunya berada di kawasan bandar dan juga luar bandar, yang di mana berdekatan dengan jalan raya yang besar lah. And selain itu, mak rempit ini sendiri di kalangan remaja sekolah, yang di mana umur 13 dan ke atas lah kebiasaannya. So mereka memang tiada kerja lah, yang tiada kerja, yang mempunyai taraf pendidikan yang rendah dan juga mempunyai taraf sosial ekonomi yang rendah lah. Menjadi mak rempit ni kebiasaan tiada lesen. Kita tengok pula kepada faktor yang menyebabkan kenapa mereka terjebak dengan gejala mak rempit ni. So faktor yang pertama bagi saya yang saya dapat lihat ialah remaja-remaja ini kebosanan, yang di mana mereka tidak tahu untuk cari ataupun membuat aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk mengisi masa lapang mereka lah. So antara alternatif yang diorang lakukan ialah merempit. So diorang mengisi masa lapang diorang dengan perkara-perkara yang tidak faedah lah, seperti merempit ini. Seterusnya ialah akibat daripada masalah dalam keluarga lah. Kebiasaannya, apa yang saya lihat bila kita tahu masalah mak rempit ni, kebiasaannya remaja selalu mempunyai masalah keluarga sendiri, sama ada keluarga yang sentiasa bergaduh,
keluarga yang di mana ibu bapanya bercerai, dan juga mungkin masalah ekonomi sebuah keluarga itu. Dan akhir sekali yang paling penting ialah pengaruh rakan sebaya lah. Basically bila kita cakap pasal mak rempit ni sentiasa berlaku di kalangan rakan-rakan sendiri. So mungkin mereka rasa macam, oh kalau saya ikut jejak rakan saya mungkin saya dapat banyak kawan, macam tu. So basically faktor-faktor inilah antara yang menyebabkan remaja-remaja yang ada di luar sana terlibat dengan masalah rempit. Seterusnya kita bincang pula kesan daripada mak rempit ni sendirilah. So kesan yang pertama adalah meningkatkan keruntuhan akhlak dan moral lah. So basically kalau kita tahu mak rempit ni kebanyakannya mempunyai akhlak dan moral yang rendah lah. Kebanyakannya, tidak semua. Cuma kebiasaannya kalau kita nampak mereka agak tidak sopan, mereka sentiasa menggunakan perkataan-perkataan yang kesat. Seterusnya ialah meningkatkan kadar kemalangan di jalan raya. So benda tu memang berlaku sentiasa dekat jalan raya. Bila merempit ni, diorang buat perlumbaan haram. Diorang akan sentiasa kan berada di jalan raya, and sometimes bila diorang bawa laju tu, diorang akan buat punca kemalangan pada diri sendiri, kemalangan pada orang lain, dan mungkin diorang dilanggar oleh kenderaan-kenderaan lain seperti lori dan juga kereta lah. Seterusnya ialah masalah jenayah. Masalah jenayah daripada segi apa? Masalah jenayah daripada segi ragun, bunuh, merogol, dan juga samun lah. So bila kita cakap tadi dekat ciri-ciri mak rempit, kita tahu yang mereka ada masalah sosioekonomi yang rendah. So benda ini membawa mereka untuk membuat jenayah seperti itulah. So itu sahaja daripada masalah mak rempit di Malaysia. Kita akan terus kepada masalah gejala sosial yang seterusnya. Macam mana? Dah dengar ke penjelasan kawan-kawan saya tadi? Kalau dah, dapat something tak? Mesti dapat kan? Jadi macam mana? Apa pendapat anda tentang isu gejala sosial dalam kalangan remaja di Malaysia? Salah siapa? Atau lebih penting, macam mana kita nak bendung? Yang pastinya, seluruh ahli masyarakat mestilah bersama-sama menggambling tenaga, berganding bahu untuk kita memastikan supaya perkara ini tidak berlaku secara berterusan. Sebabnya, macam yang kita semua tahu daripada satu pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kalaulah remaja kita hari ini dah rosak, jadi siapa yang akan jadi pemimpin masa depan kita nanti? Tak dapat bayangkan. Jadi, langkah-langkah awal perlulah diambil dari sekarang. Jadi, jagalah remaja kita supaya masa depan negara kita terjaga.